Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Today we are going to learn our new subtopic which is selection control structure. We have three types of control structure. The first one is sequence control structure that we already done cover for sequence control structure. And today we are going to proceed next subtopic which is selection control structure. And another one control structure is repetition or looping control structure. Okay, so this is the second types of control structure, selection. Okay, in selection control structure, we have three types. Okay, three types. The first one is single selection. Second is dual selection. And the third one is multiple selection. Okay, so first of all, I would like to explain to you all what is the difference between these three types of selection. Untuk single selection, dia hanya ada one condition and one statement. For dual selection means dia ada two condition and two statement to be executed. And for multiple selection, three or more condition and statement. Jelas tak perbezaan ketiga-tiga ni? Okay, Jelas, Madam. So what it means condition and statement? Okay, example. Contoh, if age more 25. So statement kita nak display you are ready to apa? Cuba bagi satu contoh. To apa? To marry. Andai, nak marry dah ya. Dah cepat ni dia dapat menantu. Okay, so ini contoh dia. Which one is condition? Condition dia berada dalam bracket. This is condition. Okay, Madam highlightkan dengan warna merah. Condition. Okay, then kita ada one statement. Okay, so statement dia adalah you are ready to marry. Okay, so ada satu condition and satu statement sahaja. For dual selection, dia ada dua condition. Okay, contoh, Madam copy sahaja soalan yang sama. Okay, so ini first condition, display you are ready to marry. Dan dia ada second condition. Second condition kita akan buat else. Tadi kita buat if, sekarang for second condition kita mesti buat else. Okay, else kita tak perlu tulis condition dekat dalam ni. No need write any condition. Yang bawah ni pun sepatutnya macam ni lah. Okay, so ini adalah condition. Ini dia tulis lah, condition. Ini adalah statement. Okay, boleh? So else ni pula mungkin Madam kata, jika umur you more 25, you are ready to marry. Else display focus on your study. So this is we call dual selection. Clear? Clear, Madam. Baik, okay. Next, kita ambil multiple selection. Madam ambil statement yang sama for multiple selection. So multiple selection means we have three condition and we have three statement. Okay, for example, if age more 25, display you are ready to marry. So second, you have to write else if with condition. You nampak saja perkataan if, mesti ada condition. Less equal 25. Kurang daripada 25 and age. Dia nak buat range antara 20 lah. You study umur 18 more equal 18. Okay. So ada dua combination condition. Okay, untuk combination macam ni, kita tak boleh buat macam mathematics. Kalau macam matematik dia akan buat kurang daripada 25. Kan, kalau matematik dia akan jadi macam ni, betul? Betul, Madam. Okay, tetapi dalam programming you tak boleh combine macam ni. You kena buat satu-satu. Age, lepas tu follow by N,
dan juga follow lagi age. Okay, tak boleh combine macam matematik. Okay, ke atas ni range umur dia adalah 26 above. Okay, range dekat sini adalah umur antara 18 hingga 25. So else ni adalah range umur 17 and below. Betul? Betul. Okay. So 17 and below, apa madam nak keluarkan? Ini madam buang Okay. So madam ambil kat sini display. Okay. You are young lah contoh. Okay. So ini adalah multiple selection. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, baik. So, untuk multiple selection, dia bukan hanya sekadar 3. Dia boleh more. So, kalau lebih macam mana nak buat? Contoh, multiple selection untuk 10 condition dan 10 statement. So, first sekali, you all kena tuliskan if. Untuk first condition, mesti tulis if. Lepas tu ada something lah yang kita nak buat dekat bawah dia. Ini untuk first condition ni kita ada 10. So untuk condition yang terakhir sekali else, dia adalah condition yang ke-10. So kena ingat yang ini, for the first condition you mesti start dengan if and last condition mesti start dengan else only. So between 2 to 9, okay, you kena letak else if dan ada bracket. Else if ada bracket. Okay, so selepas else if ni dia akan ada satu statement nak kena execute lah. Ini pun sama. So you kena ingat format ini. So you akan kena buat hingga cukup bilangan condition dia 10. Tapi madam tak buat sampai habis lah. Okay, faham Ini 1, lepas tu 2, 3, 4 dan seterusnya sampai yang last kali 10 hanya perlu letak else sahaja. Okay. Jelas, madam. Baik, okay. Multiple selection tak kisah banyak mana pun Yang penting first mesti start dengan if, last mesti letak else, and in between mesti letak else if. Kalau dah ready, bagi tahu dah ready? Dah, madam. Okay, ready saja ya. Page 18, which question? You want me to show you how to solve the problems? Nombor 2 boleh, madam? Boleh sangat. Okay, number 2. Soalannya adalah create a program that will accept student name and age. Kita nampak perkataan accept dekat situ. So accept means adalah input. So kita nak accept names dan juga age. Selesai dekat bahagian sini. Kita tengok lagi dekat dalam question ni. If the student's age is below 45. So the condition is below 45. So cara nak tulis proses adalah determine whether. So mesti letak perkataan ni determine whether and follow by dia punya condition. Okay, condition dia kita nak determine whether apa? Age is below 45 or not. Tambah yang tu. Bila selection kita mesti tulis perkataan determine whether. For output, kita tengok dekat sini. Program will print. So, perkataan print ni refer to the output. So, dia nak print apa? You nak print message. So, kita terus tulis straight to the point the message. You are eligible. Tu panjang pula message dia. To take a PhD program. Okay, tutup. Dan kita keluarkan name. Walaupun dia tak mention pun kat sini display name. Tetapi kenapa madam nak keluarkan name? Kenapa perlu keluarkan name juga? Letak name. Tak tahu siapa yang layak. Betul. Kita tak tahu siapa yang layak. Betul Elvin. Kita tak tahu siapa yang layak. So walaupun dalam soalan tak mention tapi kita kena logical thinking kita mesti kena bagi tahu siapa nama orang tu. So name without double quote. No double quote because kita nak call back value name tu. And don't forget to write or no output. Okay, next pseudocode. So start. Okay, kita start dengan first row. Okay, input, name and age. So how to convert from IPO to pseudocode?
Okay, so nampak Madam salin je. Cuma, tolong buang titik ni. Buang titik, dah dikira betul dah. Buang titik sahaja. Tapi biasanya Madam tukar juga input ni menjadi read kan. Kalau tak nak tukar pun is okay. Guna perkataan input pun boleh. Input ataupun read. So kita dah tukar name, age kepada input ni. So ini kita dah tukar. Next, kita nak tukar kita punya condition pula ni. Determine whether age below 45 or not. Macam mana rupa dia? Okay, apa yang berlaku dekat sini? Bila ada determine whether, maksudnya kita akan mula buat perkataan if. If apa? If age below 45. Tutup. Lepas tu, kita mesti buat dia punya output yang kita nak keluarkan. So, ini adalah single selection. Why single selection? Because only have one condition, which is that condition is below 45. And only one statement, which is the message and followed by name. Okay, so dia adalah single selection. Jadi selepas if, apa yang kita nak keluarkan dekat sini adalah dia punya output ni. And follow by, kita kena letak perkataan display. Ni ada lupa tadi. Display. Kena letak display and follow by name. Okay, so condition. Ini condition Condition dia akan bertukar menjadi if. Condition. Output dia akan bertukar menjadi display. Okay. Dah selesai. Bila dah selesai, kita pun stop lah. Okay, ada stop dekat sini Okay. Okay, jelas? Dapat? Oh, sebelum tu, Madam lupa pula. Dalam pseudocode kita kena ada and if. Baru letak stop. Okay. Jelas tak dekat sini? Ni mesti kena indent dekat sini display ni. Mesti ada indent dekat depan ni. Okay, maksud Madam dekat sini. Mesti ada indent. Jangan letak betul-betul dekat bawah if. Sebab kita nak bagi tahu this statement is belong to the first condition ni. Dah Madam. Dah Okay, jelas. Flow chart. Macam mana nak buat flow chart? Madam akan tukarkan daripada pseudocode kepada flow chart. Start, dia akan bertukar menjadi, tak apalah so bentuk dia adalah bentuk capsule. Bentuk capsule. Dia bulat tak bulat, petak tak petak lah. Betul. Lepas tu terus tarik buat arrow di bawah. Input bentuk dia adalah parallelogram. Okay. Dan gariskan Okay, buat betul-betul lah. Dan terus tarik arrow dekat bawah. Yang ketiga, kita nak tukarkan condition ni. If age 45. Dia akan menggunakan bentuk yang baru iaitu diamond. Okay, bentuk diamond ni dia mesti keluar two output. Mesti ada dua arrow out. Sama ada bawah dengan kanan terpulang ataupun nak buat kiri dengan bawah terpulang ataupun nak buat kiri kanan tak kisah. Dua-dua mana-mana pun boleh. As long as ada two output. Dan output ni kita mesti labelkan dengan true dan juga false. Dan dia tak kisah awak nak letak true dekat sini pun boleh, false dekat sini pun boleh, tak kisah suka hati. Okay, tetapi you kena setkan betul-betul lah. So Madam nak buat true dekat bawah. If age. Okay, so tulis dekat dalam ni Cun. Okay, benda tu. Dapat? Dapat Madam. Alhamdulillah syukur. Seterusnya, dah selesai dah. Kita akan teruskan dengan menukarkan bentuk bagi display. Nampak ni, display, you are eligible to take PhD, program, follow dengan nama. Okay, akan buat bentuk apa nama dia? Parallelogram juga sebab display. Okay, yang ni kena padam sikit ni. Jangan terlalu terlebih. Bila terlebih tak boleh nanti kena tolak markah pula. Okay, selesai kat situ. Seterusnya, Madam nak tukarkan adalah and if tak ada dekat dalam Java, and if tak wujud.
Sekarang madam nak tukarkan kita punya stock pula. So stock dia akan jadi dekat bawah sini. Okay, stock bentuk tadi bentuk capsule tadi Dia petak tak petak, dia tak bulat pun tak bulat sangat lah. Okay, sekarang problemnya dekat bahagian sini. Ni apa nak buat ni? Tak boleh hanging tau. Kalau hanging macam ni, kita panggil flowchart gantung diri. So, kat mana kita nak letak ni benda ni? Flowchart ni nak buat pergi mana? Kita tengok dekat sini dalam pseudocode ni. Okay. Untuk kat sini, if jika true, dia akan buat statement ni. Ini adalah statement untuk true. Jika false, contoh umur madam 50. Adakah umur kurang daripada 45? Adakah 50 less 45? No. So bila no dia terus stop. Tapi jika true dia akan buat this statement. Okay. Jadi bila true dia akan buat statement ni. Tapi bila false dia pergi mana? False dia akan pergi terus dekat stop. Jadi you kena bawa benda ni. Okay, kena jalan yang lurus tak boleh nak buat bulat macam tu, tak boleh. No, salah. Kena buat jalan yang lurus. Okay, teruskan. Masuk sini, okay, tarik. Okay, bayang-bayang lurus lah. Begitu cerita dia. Faham, madam. Alhamdulillah, baik. Very good. Okay, bila nak buat program, kita kena buat dia punya tapak dia dulu. Ini tapak dia. So, ini kita buat question number 2 kan, exercise 4. Jadi, madam nak bagi nama exercise 4 underscore question number 2. So, pastikan nama kelas ini bermula dengan huruf besar dan dia mesti satu perkataan, which is madam combine dengan underscore. Okay, kalau you letak space macam ni akan ada error. All variable including class name tak boleh ada space. Kalau you nak ni sama ada you rapatkan ataupun letak underscore. Lepas tu kita mesti ada close to curly bracket because first curly bracket is untuk open class, second untuk open method main. So kita akan close for method main and close for class. Ini dia punya basic template write coding. So sekarang baru madam nak tunjuk macam mana madam nak tukarkan kepada Java program. So refer to the pseudocode. First of all, kita mesti declare all variable dekat sini. So tengok dekat dalam you punya pseudocode. Can you tell me which one is variable that we should declare first? Name. Name. Okay, very good. So we have first is name, second is Age. betul. So ada dua variable sahaja, name dan juga age. Kat mana you nak tengok variable tu? Variable you boleh tengok dekat dua tempat. Pertama you tengok dekat input. Kedua you boleh tengok dekat formula ataupun condition dekat situ. Okay. Kita nak declare mesti kena menggunakan data type yang sesuai. So untuk name kita akan menggunakan data type apa? String. String. Okay, string make sure capital letter. String name semicolon. Kita tak boleh combine dengan age sebab age adalah data type yang lain. Apakah data type untuk age? Integer. Pandai sayang, integer, in age semicolon. Okay. Then bila kita dah declare semua sekali barulah kita boleh start write coding. Okay, first kita nak tukarkan yang pertama adalah input, name dan juga age. So ini daripada pseudocode. Bila you nampak perkataan input, maksudnya kita kena tukar dalam Java program adalah input statement. So input statement kita ada dua. Satu untuk name, satu lagi untuk age. So cara untuk buat input statement, siapa ingat boleh bagi tahu madam? sc.next. Okay. So first kali kita kena letak name lah. Ini kan input kita tadi, name dan juga age. So cara dia, letak je balik variable tu name dan juga age, letak je equal. Lepas tu tadi sebut SC kan, tapi kat sini madam tukar, madam nak buat input. So bila madam buat input kat sini, jadi dekat sini pun akan jadi input. Kalau dekat atas tu SC, dia akan jadi SC. Okay, dah faham tak sampai sini? Faham madam? Faham. Okay, yang ni kena tambah dot next.
Faham. bracket. Okay. Kalau untuk age sebab kita declare integer, jadi dia input dot next int. Okay. Ini adalah input statement. So kalau you nampak read dekat dalam you punya pseudocode read ataupun input, cara nak tukar dia macam ni. Boleh? Itu je cara tukar dia. Cumanya setiap satu input kita digalakkan supaya bagi satu prompt user. Give instruction to the user. Okay, ini tak ada dalam pseudocode tapi kita kena tambah. Jadi setiap satu input mesti ada satu prompt. System.out.print. Okay, kemudian tu dekat sini enter your name. Okay, letak titik space sikit baru letak semicolon, tutup. Letak double quote, tutup dan baru letak semicolon. Ini adalah untuk prompt user. Means kita give instruction to the user. Okay, bila kita run, nanti dia akan keluar enter your name. So user tahu dia kena masukkan nama. Okay, so ini adalah input that entered by user. Okay, jelas? Kita minta user masukkan. Begitu juga dengan age. Kita buat satu lagi untuk age. Enter your age. Okay, faham? Dah selesai sampai sini. Okay, next kita nak ubah yang ni pula. Copy benda ni, Satna. Tengok Madam copy paste sahaja. So, macam mana Madam tukarkan benda ini? Okay, cara nak tukar dia, display dia akan bertukar menjadi apa sayang? System.out.print. Pandai. So, nampak dah tu system.out.print. Okay, lepas tu ini message kan? Letak double quote. Sampailah dekat program. Lepas tu sebab kita nak tambah dengan nama kat belakang, buang koma, gantikan dengan plus. Name. Tutup semicolon. So, dia akan buat macam tu. Medium akan run dulu Medium akan run dulu. Tengok dulu, compile. Kena save dulu. Okay, save. Jadi kalau ada error baru seronok. Kalau complete dia tak seronok sangat. Okay, so dah betul dah semua. Sekarang Medium akan run. Kita tengok Okay. So, kenapa Medium tambah prompt user tadi? Baru keluar benda ni. Kalau kita tak tambah benda ni, bila kita run apa jadi? Balik Mila. Umur Medium katakan 25. Oh, mudah benar. So, barulah keluar. You are eligible to take PhD program Mila. Nampak tak dia bercantum kat sini. So tak berapa cantik kan dia punya output dia. Jadi kita boleh ubah. Cara nak ubah, Medium nak keluarkan nama Medium dulu kat sini. Name ataupun Medium nak keluarkan perkataan name. Untuk keluarkan perkataan name. Lepas tu Medium nak keluarkan nama Medium. Lepas tu baru Medium nak keluarkan benda alah ni. Tapi di baris yang berikutnya. So letak \n. Jadi kat belakang ni tak ada dah. So you kena imagine apa yang you nak keluarkan. So Medium plan, Medium nak keluarkan perkataan nama. Okay, lepas tu Medium nak letak titik sikit. Lepas tu nama Medium keluar. Lepas tu baris kat bawah keluar benda ni. Okay. So kita run lagi sekali. You all tengok perbezaan dia. Nama adalah umur 25. Nampak tak? Lebih kemas kan? Okay, jelas tak? Right. So sampai sini dulu. Terima kasih semua. Thank you, Madam.